Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini siaran analisis Awani. Kita amat berbangga dengan pencapaian para saintis kita dalam bidang masing-masing, dan kita juga ingin merakamkan penghargaan dan juga tahniah kepada mereka dalam pelbagai bidang yang mereka ceburi. Dan baru-baru ini salah seorang saintis muda kita dari Universiti Teknologi Malaysia menggondol beberapa anugerah di peringkat ASEAN dan juga peringkat global, dan pencapaian ini mungkin sebagai satu pun batu loncatan untuk beliau untuk meneruskan terus penyidikan dan juga inovasi dalam kepakaran beliau, tetapi ia juga akan memberi inspirasi kepada pun anak-anak muda kita, para saintis kita yang belum ataupun baru bertatih dalam bidang masing-masing. Jadi saya tampilkan pada malam ini yang berbahagia Profesor Madya Engineer Dr. Datuk Sharifah Rafidah, Datuk Wan Alwi, seorang pensyarah ataupun pengarah di Prospek ataupun yang berkaitan dengan proses sistem engineering center di Fakulti Kejuruteraan Kimia Universiti Teknologi Malaysia. Selamat datang Prof. Dan sekali lagi saya rasa ini kali kedua saya interview Profesor Madya Engineer Dr. Sharifah, kerana yang pertama dulu beliau mendapat anugerah juga. Ketika itu ada berkaitan dengan anugerah hijau yang beliau mendapat dari Jerman. Tetapi kali ini beliau baru saja menerima sebagai anugerah saintis muda ASEAN dalam bidang sains dan juga teknologi dalam kategori umur di bawah 35 tahun. Saya pun terasa tua bila 35 tahun. Dan anugerah kedua, beliau menggondol satu anugerah yang berprestij peringkat global, iaitu UNESCO First Agro Award Talented Young Scientist for Research in the area Green Chemistry. Satu anugerah yang berprestij dalam bidang kejuruteraan kimia berkaitan dengan hijau ataupun berkaitan dengan berkaitan yang boleh memelihara alam sekitar dan sebagainya. Jadi bagaimana Profesor Madya, Dr. Engineer Dr. Sharifah mendapat dua anugerah ini? Adakah ini sebagai satu galakan ataupun sebagai satu cabaran baru sebenarnya kepada doktor? First of all, saya nak kata Alhamdulillah, syukur pada Allah kerana kedua-dua anugerah ini. Saya pun tak expect I will get this. Biasalah kan, kita buat kerja macam biasa kan. Yes, but my principle was always that whenever I do anything, I will do as best as possible. So, bagi saya kedua-dua anugerah ini merupakan satu inspirasi untuk saya lebih maju ke depan, untuk saya lebih berusaha dalam penyelidikan saya. And I am very happy for these two awards because I feel that this show that Malaysia is sekarang berada di peringkat global dalam bidang sains dan teknologi, dan kita tak ketinggalan dengan negara-negara lain. Apa perasaan Dr. Sharifah apabila berada dalam senarai top 5 dalam anugerah ini bersama dengan top saintis dari ASEAN? Kalau UNESCO itu di peringkat dunia, bukan sahaja dari rantau ASEAN ini, tapi dari Eropah, dari Egypt, dan malah mereka yang sudah established dalam kajian masing-masing. Sebenarnya saya rasa pressure juga because this ni maksudnya I have to work harder. People will be looking at me and maksudnya sebenarnya I feel a lot of pressure, but at the same time I'm very happy to have this cabaran. For me this is a challenge untuk saya move forward to do better, and then at the same time I want to try harder so that saya boleh, kalau boleh saya nak belajar lebih banyak daripada profesor-profesor kemuka di pelbagai universiti atau di pelbagai peringkat lah. So I feel this is a good. Dr. Sharifah sudah bermula dengan banyak sekali pencapaian, sama ada dari peringkat pribadi Dr. Sharifah sendiri maupun peringkat institusi pengajian yang Dr. Sharifah bekerja ataupun buat kajian. Ini bukan perkara baru. Daripada mula Dr. Sharifah berkecimpung dalam bidang akademik ini, antaranya penerima pencapaian Dr. Falsafah termuda ketika itu pada 2007. Tidak silap saya. Sekarang dah pecah rekod. Tapi itu juga menunjukkan bahawa kecemerlangan, inovasi dan juga untuk mengekalkan tahap pencapaian tertinggi itu adalah satu istilah yang Dr. Sharifah pegang sejak sekian lama. Adakah begitu maksudnya?
Yes, bagi saya mendapat PhD is just the beginning. Yeah. It's not everything. So bagi saya permulaan selepas PhD itulah yang pentingnya, sebab bila kita sudah, contohnya macam saya merupakan seorang pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia, this is my first step to contribute to the society. So sekarang ni saya punya penyelidikan tidak boleh berhenti di thesis, makmal ataupun just kertas jurnal. Betul. So my role now is to go to the industry, to service the community. So I think itu merupakan satu cabaran untuk saya sebagai pensyarah sekarang ni, sebab sekarang ni pensyarah sekarang is what they call the new academia. Merupakan seorang pensyarah yang holistik, bukan saja mengajar tapi kena boleh membuat penyelidikan bertaraf tinggi. Di samping itu, yes, you have to contribute to the industry, society. You have to produce product yang boleh sampai pada customer, and then you have to do knowledge transfer. Sekarang ni tak boleh saya buat research, shoot sendiri, tak boleh lah. So I have to do training. I have to make sure my research goes to the society and community. Okey, untuk sebelum kita pergi jauh, bagi Dr. Sharifah dengan pencapaian ini, apakah ataupun langkah permulaan, siapakah yang mencetuskan Dr. Sharifah hari ini? Berasal dari Bintulu, Sarawak, berada dalam sekolah menengah biasa bersama orang-orang biasa, pergi ke ataupun College Mara dan sebagainya. Jadi mungkin pada setengah orang untuk menjadi hebat mesti datang daripada keluarga yang hebat, yang established dalam bidang yang sudah diceburi oleh ibu bapa mereka. Tetapi pada saya sebagai Dr. Sharifah, saya rasa ada DNA biasa, DNA awam, DNA kita sebagai anak kampung, sebagai datang daripada keluarga yang sederhana, tetapi mungkin ada nilai-nilai tertentu yang diwarisi oleh Dr. Sharifah. Saya boleh katakan my parents is the one who give me the most motivation kalau daripada saya muda lah. So my father dulu boleh kata orang susah waktu mula-mula dulu baru mula kerja, dia kerja polis. So kira dulu pun waktu dia sekolah pun dia jual kuih, tolong mak berdagang semua. So he has a very hard life during dia punya childhood. So because of that he always try to motivate us to study sampai Menara Gading. He always tell, kita ada 4 adik-beradik, dia sentiasa bagi tahu 4 of us that we should learn at least until degrees, he said. So dia kata dia tak kisah kita nak masuk engineering ke medical ke, dia tak kisah, as long as you are educated, he's happy. So he's very supportive, walaupun he tried to give everything as best as possible to us. So I would say my parents is my motivator from young sampai sekarang, and of course sampai sekarang. Dan selain tu is also all the mentors that I have daripada saya degree. Mentor saya jumpa waktu dekat Banting when I was having my international baccalaureate. Saya pun ada seorang pengetua yang sangat prihatin kat sana. So he always make sure that all the students there get all the best facilities possible. And then lepas tu I went to my university. Of course I met many good lecturers there, and then sampai saya buat PhD, my PhD supervisor is my best mentor. He teach me everything to be a holistic lecturer. And lepas tu when I am working, I met so many good people inside UTM also. So saya belajar daripada mentor-mentor, like not one person actually. Ramai. So it's actually ramai. Okey, itu sedikit latar belakang Dr. Sharifah. Tetapi selepas ini kita lihat yang pertama, kita akan lihat apa maksud pencapaian doktor dalam bidang kajian beliau dan inovasi beliau dalam kejuruteraan kimia dan juga sumber alam ini, kerana banyak perkara yang boleh kita lihat impaknya kalau kita melakukan pendidikan inovasi dan juga memberi semula kepada industri dan juga kepada masyarakat. Kita lihat dahulu. Kita bersama Profesor Madya Engineer Dr. Sharifah Datuk Sharifah Rafidah Datuk Wan Alwi. Doktor, kalau kita lihat bidang kepakaran doktor dan juga doktor sebagai pengarah di Prospek UTM,
lihat latar belakang ataupun sedikit sebanyak research yang saya lakukan, prospek sudah melakukan banyak perkara ataupun konsultansi dengan syarikat-syarikat besar di luar sana. Bukan hanya melakukan pendidikan untuk universiti, tetapi sudah melakukan dengan agensi kerajaan, dengan syarikat multinasional dan juga syarikat-syarikat yang berkaitan dengan kepakaran doktor. Apa maksud semuanya ini? Kerana kita tahu selalu universiti dilihat sebagai satu institusi yang tidak berhubung kait dengan industri, dengan masyarakat. Tetapi saya rasa banyak kali topik ini saya perbincangkan. Pengalaman Dr. Sharifah sendiri mengetuai satu kelompok saintis, kelompok ataupun pengkaji yang benar-benar sebenarnya memberi impak kepada industri dan juga masyarakat. I feel that this is something yang kita kena change lah. We should be going towards the industry more closely. Kita sepatutnya contribute lebih banyak bidang penyelidikan kita pada industri. Walaupun bunyinya macam kami membuat projek perundingan, tapi sebenarnya kami menggunakan kaedah-kaedah dan teknik-teknik penyelidikan yang kami kaji di dalam Process System Engineering Center. So, in my opinion, sekarang ni what we have to do is kita should change our mindset. Kita should try to do a research yang kalau boleh pihak industri boleh dapat manfaat daripada kita punya research ni. Dan apa bidang tumpuan? Kerana bidang kejuruteraan kimia ni besar. Tapi saya tahu dengan segala anugerah ataupun pencapaian yang Dr. Sharifah lakukan ataupun dapat setakat ini, lebih tertumpu kepada hal-hal berkaitan kejuruteraan kimia berasaskan ataupun tenaga, water ataupun air. Kerana kita tahu ini antara sumber yang begitu mahal kalau kita tidak jaga, dan sudah berlaku hari ini dengan adanya ataupun climate change dan sebagainya. Tetapi mungkin ini juga yang akan memberi ruang baru kepada negara apabila melihat banyak sekali penyelidikan dan dikembalikan semula kepada industri untuk kita ada sumber kita pada hari ini dan juga akan datang. Yes, my research is actually about kejuruteraan sistem. Kejuruteraan sistem ni dia different daripada research yang membuat produk ataupun research dalam makmal. Kejuruteraan sistem ni is satu penyelidikan yang kami membuat macam planning for the industry, for the nation. For example, macam mana nak kita semula tenaga ataupun air. So apa yang kami buat adalah sebuah sistem yang kemudian kami telah programkan di dalam software, dan sistem ni yang kita applykan di industri supaya they can analyse. Katakan they want to save energy, kat mana potensi yang kita boleh save energy dalam kilang tu, macam mana nak save, dan berapa yang potensi yang dia boleh save to the maximum yang possible. Dan kita tak tengok tenaga saja, kita tengok tenaga, air, elektrik, even carbon emission reduction dan banyak lagi lah. Dan pengalaman Dr. Sharifah berinteraksi, memberi konsultansi ataupun memberi kepakaran khusus kepada syarikat-syarikat bukan sahaja di Malaysia tetapi di luar negara juga? Yes, saya ada projek, contohnya kami pernah membuat kajian di Pertamina Indonesia. So this is actually a refinery company in Indonesia, equivalent to macam Petronas lah. So alhamdulillah kita buat projek about 6 months in Pertamina Indonesia, of course dengan kolaborasi beberapa rakan di Indonesia untuk help us during the data collection. And dalam USD 12 million 12 juta US dollar syarikat tersebut boleh jimat untuk penjimatan tenaga. Hebat. So that is among the project lah. Kita ada projek lain juga, contohnya kita telah sign MOU dengan Sintoma Sdn Bhd, dan kita telah develop satu sustainable energy management system untuk Sintoma. Yang ni adalah projek yang kita attach student master di sana, penyelidik muda di bawah graduate assistantship punya program. Maksudnya mereka muda-muda lagi di peringkat master sudah didedahkan dengan industri. Pelajar di bawah seliaan saya memang saya attach dengan industri projek-projek mereka. Apabila berinteraksi dengan mereka captain of industries, mereka pastinya berorientasikan ataupun keuntungan, dan mereka melihat ataupun apa pulangan dengan pendidikan dan juga inovasi. Kerana seringkali ada salah tanggap apabila kita melakukan research atau melakukan inovasi, ia melibatkan masa, dia melibatkan kos yang tinggi, tetapi pulangan mungkin berjaya ataupun tidak, ataupun tak ada langsung. Jadi bagaimana doktor dapat meyakinkan dengan kepakaran doktor dan rakan-rakan di prospek misalnya untuk hal ini? Sebenarnya
contohnya yang Pertamina tadi. Contoh di Pertamina di Indonesia. They can save 12 million USD if they implement the project system, yang kami propose. Bangunkan, Tapi untuk bayar, contohnya if they subscribe to our research ataupun if they subscribe to our consultancy, charge dia cuma dalam 100,000 untuk katakan untuk projek pendidikan, just untuk bayar PhD student scholarship ataupun transportation. Kita charge lebih mahal sikit. Katakan dalam 100,000 je dia punya project. So tapi return dia company tu they can save 12 million USD. So cheap je lah kata orang Melayu. Sikit je impact. So sebenarnya that is how we persuade the industry. So we tell the industry that let's say we attach some of our students there, result yang kita dapat tu is theirs. InsyaAllah. Tapi yang investment yang dia kena invest untuk bayar student ataupun research material, it's actually very small compared to the amount of return yang dia akan dapat daripada hasil penyelidikan yang boleh jimatkan tenaga. Dengan tenaga harga sekarang semakin meningkat. So it's actually the return is actually very big. So that's how we talk to the industry. Bagaimana pemain-pemain tempatan misalnya? Adakah reaksinya begitu juga berbanding dengan pemain-pemain antarabangsa? Mungkin ada juga ada double standard kat situ. Kadang-kadang kita melihat local expertise, local expert belum sampai par ataupun namanya tak ada. Tetapi apabila berada dari UK, Australia, automatik ni memang bagus lah. Tetapi mungkin Dr. Sharifah berbeza pandangan tentang itu? Actually, bila saya visit industri, they were surprised that university can do this. Sebab sebelum ni bila kita pergi industri, they are not connected to the university so much. They don't know what the university can do. So bila kita pergi buat roadshow, kita pergi jumpa industri punya top management, they are surprised. Oh, university boleh bantu kita buat research, boleh buat R&D sebab katakan they have to have their own R&D team. Dia kena employ orang buat research, it's going to be very expensive to them. And staff dekat kilang pula is already resource intensive. Dia punya engineer semua dah tak ada masa nak buat research, nak buat improvement. So bila kita datang, kita tell them that university ada capacity, kita ada manpower, kita boleh provide PhD student, master student to be your manpower to help you do some R&D yang boleh buat improvement dekat kilang you. So when they know that, dengan investment yang tak banyak sangat, and then the return is actually big if they think long term. So that is why mereka boleh lah. That's why how we get all the projects that we get. Dr. Sharifah Rafidah, kita perlu lihat yang kedua. Selepas ini, apa next? What next? Apa selepas ini? Kerana bidang kajian ini orang kata pun sentiasa berubah. Trend industri ataupun trend dunia semakin kata pun begitu kompetitif. Isu tenaga itu antara isu utama. Isu urbanisasi mencengkam dunia. Lebih 70% sekarang orang tinggal di bandar ataupun sekitar bandar. Populasi dunia juga semakin meningkat. Mereka memerlukan energi, mereka memerlukan air bersih. Dan termasuk di negara kita isunya berlegar. Di Selangor dengan air tak cukup dan sebagainya. Mungkin Dr. Sharifah ada sedikit sebanyak jawapan yang boleh kita perbincangkan pada malam ini. Kita rehat dahulu. Kembali bersama Dr. Sharifah Rafidah, Datuk Wan Alwi, Pengarah Pusat Kejuruteraan Sistem Proses Prospek Fakulti Kejuruteraan Kimia UTM yang baru dianugerahkan 2 anugerah peringkat ASEAN 1, di peringkat UNESCO ataupun peringkat global, dan kita mengharapkan lebih ramai saintis-saintis kita termasuk saintis muda kita mengambil peluang ini kerana inilah menunjukkan bahawa kita sudah berada antara pemain-pemain utama dalam bidang sains dan juga teknologi. Mungkin Dr. Sharifah, apabila kita cerita tentang tenaga, guna air, guna ataupun penjimatan elektrik dan sebagainya, inilah isu yang berlegar di kalangan masyarakat. Betul. Kita pun didesak jimatkan air. Dam kita hujan macam mana pun tak cukup tampungan air dan sebagainya. Kita tak tahu anak cucu kita 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang, mampukah mereka membayar harga minyak pada ketika itu kalau kerajaan tak subsidi lah seperti hari ini. Mungkin inilah jawapannya, inovasi dalam penyelidikan. Para penyelidik kita terus melakukan penyelidikan dan berkongsi maklumat mereka, berkongsi dapatan mereka dengan pihak kerajaan, dengan pihak industri dan juga masyarakat. Kerana kalau kita tidak melakukan hari ini, kita tidak akan boleh ataupun secure our life for the next generation. Dr. Sharifah. I agree actually with that. Bagi saya memang everyone should play a role in helping to create a sustainable earth.
Okay. Especially kita akademia, especially we should show the good example. Sebab contohnya di universiti kita ada ramai pelajar-pelajar. So actually kalau kita boleh mula contohnya di peringkat universiti atau di peringkat sekolah, lebih baik lagi di peringkat sekolah, we can already show the sustainable culture, how the sustainable living is. So I think if we start from culture change, kita start daripada perubahan minda fikiran. Sebab kita boleh ada teknologi yang hebat-hebat, contohnya boleh saja, boleh saja. You boleh ada teknologi solar yang hebat sangat semua, you boleh ada lampu yang boleh tutup sendiri. But if the society do not understand how to use all this equipment sustainably, then it is just a tool. Tapi dia tak sampai kepada masyarakat. Sebenarnya kita sendiri, without the technologies also, we can save energy, water, if we know how to use things secara berhemah lah. The technology is there to help. Kalau kita misalnya di Sarawak misalnya, kita mempunyai resources yang besar. Walaupun kita berbangga dengan negeri yang besar, resources yang masih banyak, tetapi itu tidak menjamin apa-apa kalau kita tidak mula dari sekarang berfikir bagaimana kita nak mewariskan ataupun melakukan penjimatan, melakukan orang kata pun penjagaan dalam bentuk green, dalam bentuk sustainable. Itu kategori yang berbeza dan itu menjadi tumpuan kajian Dr. Sharifah dan rakan-rakan. Yes, memang the aim of my research memang adalah kalau boleh to embed green sustainability bukan saja di industri, kalau boleh di peringkat masyarakat juga. So that is the reason contohnya Proses System Engineering Center di bawah saya juga membantu Universiti Teknologi Malaysia dalam mendapatkan Sustainable Energy Management AMAS Award. Itu UTM dah tunjuk model lama dah 2-3 so tahun sekarang lepas. ni we are trying to prove that we should not just do outside kita punya di luar kampus. Kita should do in our home house dulu, in our home backyard dulu, before kita promote pada orang lain. So we also help our own university lah to implement some of the latest things. Okey, untuk maklumat tuan-tuan dan juga mungkin Dr. Sharifah sudah sedia maklum, UTM sebenarnya sudah berada dalam kelompok yang elit lah. Kalau elit dalam konteks 150 universiti terbaik dunia dalam bidang kejuruteraan kimia, kejuruteraan elektrik dan sebagainya. Dan ini sebenarnya memberi satu katakan pengkhususan di mana UTM berada pada hari ini dan melahirkan para graduan, para pendidik dan juga profesor dalam bidang ini. Dr. Sharifah, untuk seterusnya, apa bidang tumpuan yang Dr. Sharifah akan beri penumpuan khusus di prospek dan juga apa yang belum Dr. Sharifah capai yang ingin dicapai dalam bidang pendidikan dan juga memberi semula kepada industri dan juga masyarakat? Okay, antara my current research is saya tengah menjurus ke dalam hybrid power system. So what is hybrid power system? Contohnya sekarang ni hybrid power system ni contohnya sekarang ni ada banyak sangat jenis renewable energy, sumber guna semula. Dan masalahnya sekarang di setiap tempat, contohnya di setiap industri atau setiap lokasi, renewable energy yang diperlukan adalah berbeza. Contohnya di Malaysia mungkin solar adalah sesuai, tetapi wind energy tak sesuai cukup, di Malaysia. Tak kuat, Yes. So apa yang saya dan kumpulan saya tengah develop sekarang ni is satu sistem yang kita boleh pilih renewable energy mana yang terbaik untuk setiap industri dengan trend penggunaan elektrik di industri berkenaan dan sebagainya. And as for future research, actually saya sekarang tengah develop satu sistem yang kita boleh develop a green township ataupun green industrial site. Itu yang saya tunggu-tunggu tu. Where dalam ni saya sekarang ni, sebab sebelum ni saya ada buat penyelidikan berkenaan tenaga, air semuanya. So sekarang ni saya tengah cuba integratekan dan kalau boleh saya nak buat satu guideline. InsyaAllah saya tengah usahakan sekarang yang boleh digunakan oleh town planner ataupun industrial site planner. Berapa tahun agaknya akan mendapat hasil daripada research tersebut? Daripada sekarang? Saya nak jangka tapi insyaAllah setahun dua. Tak lama. Biasa kalau orang dah biasa dalam pendidikan dan berada dalam industri, perkara itu menjadi titik utama yang di mana pendidikan mereka akan berada. Terima kasih kepada Profesor Madya Engineer Dr. Sharifah Rafidah. Semoga terus sukses. Semoga menggodol lebih banyak anugerah pada masa-masa akan datang dan pendidikan yang berimpak tinggi kepada masyarakat. Kerana itulah
yang kita mahukan. Pengarah Pusat Kejuruteraan Sistem Proses ataupun Prospek Fakulti Kejuruteraan Kimia UTM. Terima kasih kepada anda. Nak maklumat tentang Profesor Madya Engineer Dr. Sharifah ada di laman web UTM, pelbagai anugerah dan juga penemuan yang mereka ataupun beliau sudah lakukan sebelum ini. Dan terima kasih kepada anda. Jika ada sebarang pertanyaan, hantarkan ke platform media sosial kami dan jangan lupa muat turun aplikasi astroawani.com di App Store dan juga Google Play. Sekian saja untuk malam ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Cukup lah, Dr. Sharifah.